ระบบกำลังบันทึกการประชุมนี้อยู่ واتل علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ولهم الملائكة المقربين وافتح علينا رحمتك وعلينا رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم نفعنا في الدارين sekian. Maka adalah haid itu sehari semalam jua. Dan yang terkemudian daripadanya daripada sehari semalam tu suci hingga akhirnya. Jadi hukum untuk perempuan yang permula kali dia datang haid dengan sebab dia tidak ada adat, pertama kali dia datang haid, lagi pulanya dia tak boleh membezakan sifat-sifat darahnya, maka dikatakan dia ni perempuan yang tidak mumayyizah, tidak mempunyai bezakan sifat-sifat darahnya. Maka hukum untuk dianya sehari semalam 24 jam adalah haid. Selepas tu istihadah kesemuanya. Kenapa hukumnya begitu? Sebab gugur sembahyang sehari semalam pada awalnya itu dengan yakin. Maka yang kemudian itu tiada yakin. Maka tiadalah ditinggalkan yang yakin melainkan dengan seumpamanya atau dengan tanda yang nyata. Seperti darahnya yang mempunyai tamyiz atau ikut adat. Jadi hukum dia tu tetap dah begitu. Sekiranya haid dia tu datang banyak sifat sehingga tak boleh nak dapat tamyiz, nak dapat bezakan, maka hukum dianya sehari semalam yang pertama tu ialah haid, selepas tu istihadah. Sebab apakah hukumnya begitu? Sebabnya dia kata sebab gugur sembahyang sehari semalam pada awalnya awal darah. Sebab gugur sembahyang maknanya tak wajib sembahyang. Sebab gugur sembahyang jadi tak wajib sembahyang sehari semalam pada awalnya. Awal datang darah. Itu dengan yakin. Sebab kita kata dia ni dah 29 hari dah datang darah. Lagi pulanya semenjak daripada awal tu tak boleh nak bezakan. Maka kita ingat katanya sekurang-kurang haid itu sehari semalam. Sekurang-kurang haid tu sehari semalam. Maka sehari semalam tak disolat tu ialah yang yakin. Maknanya jadi sebut kata haid, sekurang dianya sehari semalam. Maknanya sehari semalam tu dah yakin kata haid. Lepas tu masa yang lebih daripada sehari semalam tu haid ke tidak yakin. Masa yang lebih daripada sehari semalam tu tidak yakin.
Tidak yakin kata haid, tidak yakin kata bukan haid. Tetapi sebut kata haid, sehari semalam 24 jam yang pertama tu dah tentu. Kalau tidak, bukan haid. Jadi maknanya sehari semalam yang pertama itulah yang gugur sembahyang. Tak wajib sembahyang sebab yakin katanya itu adalah haid. Maka yang kemudian itu, maka yang kemudian itu, kemudian daripada sehari semalam, maka kemudian daripada itu, kemudian daripada sehari semalam pada awal tu, tiada yakin. Tidak yakin. Tidak yakin bahawasanya darah itu darah haid atau bukan darah haid. Lepas tu darah tu ada dua kan. Darah haid atau darah istihadah. Jadi maknanya selepas pada sehari semalam tu, jadi kita dah tak yakin. Tak yakin kata haid, tidak yakin kata istihadah. Dia katanya maka yang kemudian itu, yakni kemudian daripada sehari semalam tu, tiada yakin kata haid, maka tiadalah ditinggalkan yang yakin malaikat dengan seumpamanya. Maka kaedah kitanya tiada ditinggalkan yakin, tiada ditinggalkan yang yakin malaikat dengan seumpamanya yang yakin. Kalau syak tak boleh meninggalkan yakin. Kita nak tinggal yang yakin, nak ambil syak tak boleh. Sebab tu hukum al-yakin la yuzalu bisyaki. Yakin tidak dihilangkan akan yakin itu dengan syak. Lepas tu yakin nak boleh hilangkan yakin dengan apa? Dengan yakin juga. Nak boleh hilangkan yakin malaikat dengan yakin juga. Atau dengan tanda yang nyata. Atau dengan ada tanda alamat yang nyata yang jelas seperti darah. Macam mana tanda yang nyata yang jelas? Seperti darahnya mempunyai tamyiz. Seperti darahnya mempunyai tamyiz. Itu atau ikut adat. Atau dengan tanda yang nyata seperti darahnya mempunyai tamyiz, tetapi dia ni darah dia mempunyai tamyiz ke tidak? Tidak. Maka tak boleh nak pegang dengan tamyiz. Atau ikut adat. Dia ada adat ke tidak? Jawabnya tidak sebab dia pertama kali datang haid. Begitu. Dengan sebab kita katanya kalau ada adat, kita boleh ikut adat. Tetapi dia ni tidak ada adat dengan sebab dia pertama kali datang haid. Lepas tu, tidak pun kita rajak kepada tamyiz membezakan sifat darah. Tetapi dia ni tidak boleh membezakan sifat darah sebab tidak cukup syarat tamyiz. Maka nak beramal dengan tamyiz pun tak boleh. Nak beramal dengan adat pun tak boleh. Maknanya selepas pada sehari semalam tu. Masa yang selepas pada sehari semalam tu, sebab sehari semalam yang pertama tu dah yakin tentu katanya haid. Dah tentu dah yakin katanya haid. Tetapi selepas pada sehari semalam tu, kalau kita nak kata haid juga, mesti kena ada tamyiz. Padahal dia tidak ada. Artinya kita rajak kepada adat, maknanya masa dan waktu dan masa bulan yang lepas. Padahal dianya pertama kali. Jadi tak boleh nak pegang dengan adat, tak boleh nak pegang dengan tamyiz. Untuk nak katanya selepas pada sehari semalam tu haid. Dengan sebab itulah selepas pada sehari semalam tu kita tak putus kata haid. Bahkan kita putus kata istihadah.
Itulah ilat dianya. Tetapi jadi pertama dia ni masalahnya mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kita ni bicara masalah itu mubtadi'ah mana pertama kali dia datang haid tetapi ghairu mumayyizah yang tak boleh membezakan sifat-sifat darah. Tidak mempunyai tamyiz. Pertama kali datang haid tidak boleh membeza. Jadi hukum dia dah tetapnya dah begitu sehari semalam yang pertama haid, lepas tu lepas pada tu istihadah. Tetapi kita nak boleh hukum kata sehari pertama tu haid, selepas pada tunya ialah istihadah, kita nak boleh hukum tu bila? Apabila darah datang dah lebih daripada 15 hari. 15 hari malam. Sebab kita tak tahu nak jadi bermasalah ke tidak bermasalah kan. Datang sehari pertama. Boleh jadi nak berhenti pada hari yang kedua. Hari yang kedua datang lagi. Boleh jadi nak berhenti pada hari yang ketiga. Datang pula hari yang ketiga. Boleh jadi haid itu berhenti pada hari yang keempat. Begitu. Jadi maknanya selama mana kalau kata 14 hari itu masih datang lagi. Maknanya dalam pusingan dalam masa haid lagi kan. 15 hari belum genap 15 hari 15 malam duduk dalam likungan masa sebanyak-banyak haid lagi. Jadi nak tahu kata jadi bermasalah darah dia ni bila? Apabila dah lebih daripada 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam darah datang lagi. 16 pun datang lagi. 17 pun datang lagi. Dah tahu katanya ni bermasalah. Apabila bermasalah, maka apabila bermasalah itulah kembali kepada dia. Tanya dia balik. Contohnya dia datang tanya kita. Dia datang tanya kita, hari ni dah hari yang ke-20, darah datang semenjak daripada awal tak berhenti. Tapi dia ni pertama kali saja datang haid. Lepas tu kita tanya dia lah, macam mana darah kau? Dia cerita-ceritanya, sekejap merah, sekejap kuning, sekejap hitam. Jadi tak nak tamyiz tu tak boleh. Jadi nak tamyiz tu tak boleh. Maka kita fatwa kepada dia, kita menghukum untuk dia, kata kau haid engkau ni sehari semalam saja. Lepas pada tu bukan dia haid, bahkan istihadah. Jadi maknanya tetapi dia ni nak tahu katanya sehari semalam yang pertama tu haid, lepas pada istihadah kena lepas daripada 15 hari. Maknanya dalam masa 15 hari itu, tak boleh nak solat sebab dia haid kan. Tak boleh nak solat dan sebagainya daripada perkara yang haram dengan sebab haid. Itu mana katanya, tetapi pada bulan yang pertama, yakni pusingan yang pertama. Tetapi pada bulan yang pertama itu ia sabar. Kena sabar. Tetapi pada bulan yang pertama itu ia perempuan tadi. Ia perempuan yang pertama kali datang yang tidak membezakan darah ni. Sabar. Kena sabar. Jangan solat dah. Itu mana sabar. Bukan sabar di atas kesusahan. Bukan sabar gitu. Sabar maknanya daripada sembahyang dan seumpamanya. Sabar yakni daripada sembahyang dan seumpamanya perkara-perkara yang haram dengan sebab haid. Jadi maknanya dia tak boleh nak solat semenjak daripada awal lagi kan. Jadi apabila selama mana tak cukup 20
apa 15 kali 24 jam, mana 15 hari 15 malam tu lah. Dia jangan rajin lagi lah nak solat. Jangan nak solat lagi lah. Sobat dulu maknanya jangan solat lagi. Jangan, kalau bulan Ramadan jangan puasa lagi. Jangan nak baca Quran lagi. Katalah jangan nak tawaf lagi. Hingga lalu 15 hari. 15 hari 15 malam. Sehingga lalu lepas daripada lebih daripada 15 hari 15 malam dah tahu katanya bukan haid. Jadi maknanya selama mana tak sampai 15 hari 15 malam tu dia tak solat lah. Maknanya maknanya begitu. Maka jika melampau daripada 15 adalah darahnya. Maka jika melampau daripada 15 oleh darahnya, melampau oleh darahnya, maka pada ketika itu wajib atasnya mandi dan qadanya. Wajib dia kena mandi dan dia qada atas ibadatnya yang ditinggalnya di dalam masa yang lebih pada sehari semalam. Mana 14 hari kan. Jadi maknanya macam kata tadi, sebab kita ni bukan nak tahu di awal kata darah nak bermasalah ke tidak kan. Kalau boleh tengok dalam Lauh Mahfuz, boleh lah. Dan kita tak tahu, dia pun tak tahu, siapa pun tak tahu kata darah ni datang sehari semalam yang pertama, ketika hari yang pertama tu nak tahu ke tidak kata darah dia sekali ni tak nak berhenti sampai 20 hari, tak tahu kan. Kalau gitu maknanya tak boleh nak solat, jangan solat sehari semalam yang pertama pun jangan solat, hari yang kedua pun jangan solat, hari yang ketiga pun jangan solat, terus, hari yang 14 pun jangan solat, hari yang ke-15 pun jangan solat. Cukup 15 kali 24 jam. 15 hari 15 malam. Lepas pada cukup tu, kena mandi, kena solat lah. Apabila gitu, maka apabila lebih pada 15 hari, jadi maknanya kena solat. Tapi kena mandi. Lepas tu nyata untuk dianya, maknanya hari yang kedua tu bukan dia haid. Hari yang ketiga, yang 4 sampai hari yang ke-15 tu bukan dia haid ke semua. Jadi maknanya dia solat pada hari yang kedua tidak solat. Sampai hari yang ke-15 tu dia tak solat. Maknanya 14 hari dia tak solat. Kalau puasa pun 14 hari dia tak puasa. Tapi puasa ni dia kena qada straight kan. Mana-mana sekalipun haid istihadah pun kena qada. Maka sembahyang tu dia kena qada. Maka sini masuk dalam kata tak solat tu berdosa ke tidak, masuk katanya tertinggal sembahyang dengan keuzuran tidak berdosa. Yang ni katanya wajib qada, tidak wajib segerakan qada. Wajib qada tetapi tidak wajib mesegerakan qada. Tengok dia katanya, maka kemudian daripada itu maka pada ketika itu wajib atasnya mandi. Apabila lebih daripada 15 hari itu wajib di atas dia tu mandi dan qada akan ibadat yang ditinggal dalam masa yang lebih pada sehari semalam. Mana ibadat sembahyang dia tinggal pada 2, 3, 4 sampai 15 tu kena qada balik. Itu kena qada. Tapi wajib kena qada, tetapi segerakan qada tu tidak wajib. Tak sama, sebab dia ni masuk dalam orang yang tinggal sembahyang dengan ada uzur, ada keuzuran. Itu. Lepas tu, itu pusingan yang pertama. Dan pada dur yang kedua, pusingan yang kedua. Maknanya, saat ni dia kata bulan yang pertama. Sini dia cakap dur pula.
Sama. Dan pada dur yang kedua, pusingan yang kedua. Dan kita ni, kita katanya haid ni sebulan sekali kan. Satu bulan, satu dur, satu bulan, satu dur. Pada ghalibnya, satu pusingan. Maka manakala lalu sehari semalam, wajib mandi. Dan mengerjakan ibadat. Ini. Jadi, kita buat tarikh bagi lama sikit untuk dia. Kita katanya, nak bagi senang nampaknya, kita katanya perempuan ini dah 5 bulan. Darah dia datang pada umur 10 tahun. Dia umur 9 tahun lebih-lebih, darah datang. Datang tak berhenti, sampai sekarang dah 5 bulan. Dah 5 bulan. Lepas tu kita katanya, ambil bulan 1 lah mudah nak sebutnya. Bulan 1, bulan 1 datang mulai daripada 1 hari bulan 1. Nak mudah nak buat misal. Kita katanya begitu. Maka 1 hari bulan 1 mulai datang haid. Belum pada ni tak pernah datang haid. Sebab dia ni pertama kali. Lepas tu 1 hari bulan datang haid. Ini kita nak cakap pasal apa dia? Solat macam mana untuk dia. Maka 1 hari bulan datang haid. Tak solat. Kan? Tak solat. Masuk pula hari yang kedua, darah masih datang lagi. Tak solat. Sobar, jangan solat. Lepas tu, hari yang kedua masih datang lagi. Tak solat lagi. Yang keempat pun datang lagi. Tak solat lagi. Sampai 15 hari, 15 malam. Dia tak boleh nak solat. Apabila lebih daripada 15 hari, 16 tu darah masih datang lagi. Dah tahu katanya darah ni bermasalah. Maka kita tanya dia, boleh beza ke tidak darah? Warna dia macam mana, sifat dia macam mana, dia cerita-cerita, kita kata ni tak boleh nak bezakan sifat darah. Maka kita hukum bagi dia, kata haid engkau ni sehari bulan yang pertama, sehari semalam yang pertama tu haid, selepas pada tu istihadah. Kan? Jadi kau kena qada 14 hari solat. Lepas tu 16 bulan 1, 16 bulan 1 darah masih datang, 17 masih datang bulan 1, sampai 29 bulan 1 darah masih datang lagi. 30 bulan 1 darah masih datang lagi. Naik 1 hari bulan 2, situ haid. Sehari semalam 1 hari bulan 2, 24 jam tu haid. Situ tak boleh solat. Apabila cukup 24 jam pada 1 hari bulan 2, lepas pada tu mandi, solat. Jadi 2 hari bulan tu, bulan 2 mesti kena solat dah. Lepas tu darah tu ambil hukum istihadah lah. Sampai 30 solat sampai 30 bulan 2. Bulan 2 3 bulan hari dalam misal kita. Jangan tengok dalam nu 28 29. Dalam misal kita bulan 2 3 bulan hari Lepas tu naik 1 hari bulan 3. 1 hari bulan 3 tu tak ambil haid sehari semalam. Ambil haid sehari semalam. Tak solat, tak puasa lah tu. Lepas padanya masuk lepas pada sehari semalam 1 hari bulan 3, masuk 2 bulan 3, solat istihadah solat sampai 30 bulan 3. Naik 1 hari bulan 4 pula,
haid pula sehari semalam 24 jam situ. Lepas pada tu istihadah. Begitulah pusingan-pusingan untuk dia. Jadi maknanya jadi maknanya untuk dia tu yang kata kena sabar tu pada dur yang pertama saja. Kena sabar, 2 tak kena sabar, jangan solat lagi. 3 sabar dulu, jangan solat lagi sampai 15 hari tu. Kata kena sabar itu untuk dur yang pertama, pusingan yang pertama. Apabila pusingan yang kedua, awal bulan, sehari semalam, pada tu istihadah. Tunggu naik bulan lain pula. Sehari semalamnya pertama, haid. Lepas pada tu istihadah. Tunggu naik bulan. Selama mana jadi bermasalah darah tu, begitulah hukum dia. Itu mana kata, mana dia? Dan dur yang, mana? Dan pada dur yang kedua, manakala lalu sehari semalam, kita katanya dur yang kedua apabila masuk 2 hari bulan 2 kan. Begitulah lebih kurang nak ceritanya. Wajib ia mandi daripada haid, mandi haid. Sebab darah tu adalah darah istihadah dan mengerjakan ibadat. Kalau semayang, kena semayang. Kalau puasa pun, kena puasa. Dalam keadaan datang darah. Sebab darah tu bukan dia haid, bukan istihadah. Jadi begitulah dia tu. Maka ini hukum, dihukumkan perempuan yang baru haid, yang tiada tamyiz. Maka inilah hukum yang tersebut. Maka inilah hukum yang tersebut dihukumkan perempuan, dihukumkan di atas perempuan yang baru datang, yang baru haid. Maknanya pertama kali dia datang haid. Yang tiada tamyiz, yang tak boleh nak membezakan darah, sifat-sifat darahnya. Maknanya yang tak cukup syarat tamyiz. Maka adalah haidnya sehari semalam pada permulaan datang darahnya. Maklum. Jika ia ketahui akan waktu permulaan. Ni. Kita kata sehari semalam yang pertama adalah haid. Kan? Selepas pada tu maknanya hari yang kedua, yang 3 sampai seterusnya adalah istihadah. Tapi kalau ia boleh jawab, bila kau darah mulai datang? Dia kata mulai datang pada tanggal giam-giam. Kata mulai datang pada 5 hari bulan 5 masalah. Maka jadi dur dia kalau begitu maknanya dur dia 5 bulan 5 sampai 4 bulan 6 satu dur. 5 bulan 6 sampai 4 bulan 7 satu dur, satu pusingan. Kita buat begitulah. Faham kita? Kalau dia katanya hari yang pertama tu ialah 10 hari bulan 5. Mana satu pusingan untuk dianya bila? 10 bulan 5 sampai 9 bulan 6. Satu dur. Satu pusingan. 10 bulan 6
mulai masuk dur yang kedua. 10 bulan 7 mulai masuk dur pusingan yang ketiga. Hingga seterusnya. Ini kalau dia boleh jawab bila darah haid kau mulai datang, dia boleh cerita 10 bulan 5 ke masalah. Tapi dia kata darah dia ni dah lama ni, dia cakapnya begitu. Kata bila lagi datang, saya pun tak perasan juga. Jadi dia tak ingat katanya bila mulai datang darah dia. Apabila begitu kita nak buat macam mana? Apabila begitu nak buat macam mana? Jadi kita nak hukum kata sehari semalam yang pertama tu adalah haid. Tapi syarat sehari semalam yang pertama tu betul dengan tarikh mana? Berapa hari bulan? Bulan mana? Dia terlupa di situ. Tak boleh nak bagi jawab. Apa nak kata pula? Tengok. Dia katanya mana? Haid dia saat itu, dia kata sekali lagi, dan maka inilah dihukumkan perempuan yang baru haid yang tiada tamyiz. Adalah haidnya sehari semalam pada permulaan datang darah. Kita hukumnya begitu kan? Jika ia nak hukum kata sehari semalam yang pertama tu adalah haid jika ia perempuan ketahui, tahu, ingat akan waktu permulaan darahnya, masa permulaan darahnya. Katanya dia, bila darah kau mulai datang? 5 bulan 6. Dia boleh jawab gitu. 10 bulan 5, katalah dia boleh bagi jawab. Jam tengah hari, dia boleh jawab lagi. Pukul 12 tengah hari, 5 hari bulan 10. Misalnya, dia boleh dapat bagi jawabnya begitu. Senanglah kita nak hukum katanya. Sehari semalam semendia daripada, kalau dia jawab katanya bila darah kau mulai datang, dia pun jawab katanya jam pukul 12 tengah hari, 10 hari bulan 5. Dia jawab katanya, kita tanya dia, kalau kita tanya dia, dia jawab kata jam 12 tengah hari, 5 hari bulan 10. Masalah. Dia jawab kata darah mulai datang tu pada jam 12 tengah hari, 5 hari bulan 10. Maka kita jawab ke dia katanya, mulai daripada jam 12, 5 hari bulan 10, sehingga jam 12, 6 hari bulan 10 tu adalah haid untuk engkau. Maknanya apabila lebih pada 12, 6 hari bulan 10 tu, itu kau kena solat. Kalau tak solat pun kena qada. Itu darah istihadah. Gitulah lebih kurangnya. Jika ia jika ada jika ia ketahui akan waktu, dia tahu, dia ingat akan masa permulaan datang darahnya. Maka jika dia ada diketahui akan dia, maka adalah dihukum perempuan itu mutahayyirah yang lagi akan datang hukumnya. Dia memang pertama kali datang haid. Lepas tu kita tanya dia, bila mulai datang darah ni? Dia katanya tak perasan, dia kata. Tak tahu juga, tak ingat bila datang.
Jadi kita nak menentu ke dia katanya begini-begini tak boleh sebab dia tak boleh nak jawab kepala mana permulaan, artinya kepala permulaan tu di mana dia tak boleh nak tentu, kita nak jawab tak boleh. Maka sekiranya kalau begitu maka adalah dihukumkan perempuan itu yang tidak tahu waktu. Perempuan itu perempuan yang tidak ketahui akan waktu permulaan darah. Maka maka adalah dihukum perempuan itu perempuan yang tiada ketahui akan waktu permulaan darah. Hukum kata mutahayyirah. Perempuan tu perempuan mutahayyirah. Perempuan mutahayyirah ni yang lagi akan datang hukumnya. Yang selagi datang hukumnya hukum perempuan mutahayyirah. Jadi mutahayyirah ni pun setengah daripada bagai-bagai mustahadah yang 7 bagai yang kita cakap dulu. Jadi maknanya kalau tak tahu permulaan, bukan dia perempuan mumayyizah, bukan dia pertama kali, bukan dia mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Bahkan dia tu perempuan mutahayyirah. Gitulah. Syahdan. Apabila lihat perempuan yang baru haid akan darah yang merah 15 hari. Kemudian darah hitam 15 hari. Maka hendaklah ia meninggalkan sembahyang pada masa 30 hari itu. Kerana adalah pada 15 hari yang pertama diharap akan putus darahnya. Dan pada 15 hari yang kemudian sangkanya barangkali ini yang haid dan darah yang 15 hari yang dulu itu sangka mustahadah. Dia katanya syahdan apabila melihat perempuan yang baru haid, maknanya pertama kali dia datang haid. Lihat-lihat akan darahnya yang merah. Sifat warna dianya, sifat warna darah dianya merah. 15 hari. Lepas pada 15 hari itu, maka darah yang hitam 15 hari. Begitu ya. 15 hari yang pertama merah, 15 hari yang kedua hitam. Jadi kalau kita tengoknya orang ni macam mana dia ni? Dia ni dapat beza ke tidak dapat membezakan darah? Mumayyizah ke dapat membezakan sifat darah ke tidak dapat membezakan sifat darah? Nak tahu kita tengok rujuk kepada sebelah sana 87 muka surat 87 baris yang ke 1 2 3 4. Baris yang keempat atas baris yang keempat atas dia katanya merah dhaif hitam qawi kan. Merah dhaif hitam qawi, maka tengok yang qawi dia katanya jangan kurang jika ada ia qawi itu cukup sehari semalam dan lebih. Maknanya tak kurang pada sehari semalam. Lepas tu yang hitam tu cukup tak ke tidak sehari semalam? Cukup. Dan jangan melampau ia akan sebanyak iaitu 15 hari. Lebih tak hitam tu daripada 15 hari? Tak lebih. Sebab dia kata hitam tu 15 hari. Lepas tu pulaknya,
jangan kurang yang dhaif merah tu. Daripada sekurang-kurang suci. Jadi merah tu 15 hari, tak kurang dah. Jadi cukup. Cukup syarat tamyiz. Apabila cukup syarat tamyiz. Jadi tapi yang masalahnya dia ni merah 15 hari, hitam 15 hari. Maka dia permulaan datang darah. Jadi apabila kita ni macam dia kata tadi, apabila permulaan datang darah, dia macam mana? Dia kena sabar. Tak boleh nak solat. Hari yang pertama sabar dulu, jangan solat lagi. Hari yang kedua sabar, jangan solat lagi. Yang ketiga pun sabar sampai hari yang ke-14 pun sabar lagi. Hari yang ke-15 sabar lagi. Jangan solat lagi. Itu waktu merah. Itu waktu merah. Apabila cukup 15 hari, naik hari yang ke-16, datang hitam. Apabila datang hitam, boleh jadi hitam ni haid. Yang merah tu boleh jadi istihadah. Jadi maknanya hari yang ke-16, jangan solat lagi pula. Sebab boleh jadi haid. Yang 16 tu sebab dia hitam kan. Yang hitam. Tadi dengan maka hari 16 pun boleh jadi 16 tu haid. Boleh jadi haid. Kenapa boleh jadi pula haid? Sebab dia salin jadi hitam. Sebab dia bertukar darah jadi hitam, boleh jadi yang hitam ni lah darah haid, yang merah tu istihadah. Maka hari ke-16 pun jangan solat lagi. 16, 17 sampai hari ke-10 pun jangan solat lagi. Jangan solat lagi. Jadi kira-kiranya dia ni 30 hari jangan solat. Begitu. Tu maknanya Syahdan apabila melihat perempuan yang baru haid akan datang akan darah yang merah 15 hari. Kemudian maka darah yang hitam 15 hari. Maka hendaklah ia meninggalkan sembahyang pada masa 30 hari. 30 hari itu jangan solat. Sabar daripada solat. Kerana adalah pada 15 hari yang pertama diharap akan putus darahnya. Jadi mana? Sehari semalam masuk hari yang kedua. Esok berhenti kot. Hari yang ketiga berhenti kot. Putus kot darah. Tapi hari yang ketiga datang lagi. Hari yang keempat kot berhenti. Tapi hari keempat datang lagi. Yang kelima kot. Dia jadi ada harap setiap hari ada harapan kan. Nak berhenti. Apa tu? Maknanya selama mana tak sampai 15 hari tu dia tak boleh nak solat. Gitu. Dan 15 hari yang kemudian kerana sengkanya barangkali yang haid barangkali ini mana yang hitam yang 15 hari yang kemudian ni itulah haid sebab dia jadi kuat kan sebab dia jadi kuat dan darah yang 15 sebelum ni kita kata apabila masuk hari yang ke-16 darah hitam jadi kuat pula rasanya maka dia sangka barangkali 6 hari yang ke-16 ni haid. Maknanya 15 hari sebelum pada ni tu yang merah sebelum pada ni tu ialah istihadah. Jadi hitam 16, 17 hitam, 18 hitam tak solat pula. Begitu. Begitu dah. Jadi maknanya kalau betulnya begitu maknanya dia kena qada 15 hari ya. Jadi mana 16 sampai 30 adalah merah 15 hari. Yang pertama istihadah. Jadi maknanya dia kalau kira tu jangan solat sebulan. 30 hari sabar daripada solat. Sampai masa dia kena qada 15 hari saja. Begitu dah.
maka jadilah permulaan durnya itu hari yang ke-31. 31 tu naik bulan yang kedua lah. Sikit lagi ya. Maka jadilah permulaan durnya itu hari yang ke-31. Maka hendak diqadha, jadi maknanya hari yang ke-31 maknanya kita kira kata 30 hari itu satu bulan kan. Maknanya naik bulan yang masuk bulan sehari bulan yang lain pula itulah. Begitu. Itu mulai haid, mulai dud dia. Maka hendaklah diqadhasnya sembahyang dan puasa kalau berbetulan dengan bulan Ramadan dalam masa yang lebih daripada qadar haid itu, iaitu 15 hari. Jadi dia kena qadha sembahyang kalau bulan Ramadan kena qadha puasa 15 hari. Kalau kebetulan jadi 15 hari. Begitulah. Biar. Kita akhir di situ dulu. Kemudian katanya, dan jikalau darahnya yang hitam, yang kemudian daripada 15 hari merah itu lebih daripada 15 hari, maka tak kala itu ketiadaan tamyiz. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina